Assalamualaikum and welcome back to LZ Channel dalam segmen Share Seram. Okey, pada episod kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kisah halaman daripada seorang pengawal keselamatan. Okey, untuk mengetahui korang, cerita ni aku dapat daripada satu YouTube channel yang mana aku selalu dengar dulu YouTube channel ni, tapi dia punya penyampainya tu which sebenarnya dia DJ untuk sebuah radio di Singapura, dan sekarang dia dah menjadi YouTuber full time. Nama YouTube dia Casey Champion, tapi yang video yang aku tengok ni under Misteri Jam 12. So macam kalau korang nak tengok, boleh pergi ke sana, Misteri Jam 12 Kronik kalau tak silap aku. Aku akan cuba letak kat description nama YouTuber yang sebenarnya DJ dulu tu dan juga tempat yang aku tengok tu. Okay, pengalaman ni mengisahkan tentang sebenarnya seorang pengawal keselamatan yang ditugaskan untuk mengawal sebuah kilang. Okay, sebenarnya cerita ni seram tapi bercampur sedih lah. Okey, cerita mengisahkan tentang seorang pengawal keselamatan yang bekerja di sebuah kilang dan dia telah pun ditugaskan untuk menjaga pintu hadapan. Aku tak apa ingat detail betul dia, tapi aku akan cuba ceritakan detail-detail yang penting. Okey, pada tu hari ni, seperti biasa seorang pengawal keselamatan, kita akan ada tempat-tempat yang perlu kita check ataupun dipanggil checkpoint. So selepas selesai je pergi ke setiap satu checkpoint yang telah pun dikehendaki untuk dia untuk check, dia telah pun pulang kembali ke post guard dia untuk melihat sama ada orang yang datang ke, ada orang yang boleh dikatakan perlukan pertolongan dia. Sebab kadang-kadang seperti kita tahu, guard selain pada dia menjaga keselamatan, dia juga menjadi kaunter informasi juga kadang-kadang. Tapi yang nak dijadikan cerita ialah apabila setibanya dia di sana, dia telah pun melihat ada satu susuk tubuh wanita yang agak berumur, dan setelah beberapa ketika wanita tersebut datang kepadanya. Aku tak boleh ingat sama ada dia datang kepada wanita tersebut ataupun wanita tersebut datang padanya. Lalu dia bertanyalah sama ada anaknya masih dia cari anak dia lah. Macam lepas tu macam guard ni macam cakap lah, tapi dia tak dibenarkan masuk, orang luar tak dibenarkan masuk lah. Dia menjalankan tugas dia as usual lah. Benda ni tak salah bagi aku. Betul lah, dia berpegang pada prinsip dia. Tapi apa yang menjadikan je lah, as a guard, dan dia lihat apa yang raut wajah perempuan tu tunjukkan, as a parent dia akan rasa sedih lah. Sebab ialah tak jumpa anak kan, which tak silap aku dia nak bawakan bekal kot. Aku tak apa sure benda tu. And end up keesokan harinya dia pun jumpa lagi dengan this makcik, aku gelarkan makcik lah, perempuan ni. So macam dia bertanya lagi, dan dia mengatakan dia tak boleh masuk. And sebenarnya kalau tak silap aku lah, dia macam ada beritahu nama this particular guy. Dan kalau tak silap aku, okay, korang anggap je lah aku bagi cerita aku sendiri, tapi dalam konteks aku nak sampaikan apa cerita ni. Okay, end up bila dia dapat tahu nama ni, dia macam carilah di certain pekerja, and dia pun telah bagi tahu dekat di certain pekerja, cakap mak kau dah cari banyak hari dah, kau ni kenapa mak kau tiap hari datang, kau tiap hari tertinggal bekal makanan. Contoh ni, aku bagi contoh je, aku pun tak apa ingat cerita dia. Tapi okay, end up jawapan daripada this pekerja membuatkan Pak Guard ni terkesima. Jawapan dia ialah, mak saya dah lama meninggal, cik. And dia serta bodyguard macam cakap, aku takkan aku salah orang. Okay, dia bagi tahu nama penuh kot, nama penuh, which
mustahil lah salah. Okey, contoh kalau seorang nama Syafiq, another guy mustahil Syafiq bin something, and this another guy mesti mungkin akan ada, mungkin maybe pula Muhammad Syafiq, Nur Syafiq, Tengku Syafiq, Nik Syafiq. So kat situ mustahil, agak mustahil. Dan setelah perkara tersebut terjadi, dia menunggu untuk keesokan harinya sama ada makcik tu akan datang, dan ternyata makcik tu tidak datang. Dan setelah dia bertanya lebih lanjut kepada si anak ni, rupanya mak dia kemalangan dalam perjalanan untuk menghantar makanan, kata silap aku, kepada dia. Dan itu kemungkinan Korin yang datang untuk menyampaikan, boleh dikatakan amanat terakhir yang dia ingin lakukan. Seperti kita tahu, kebanyakan kita pernah dengar ada Korin yang seolah-olah melakukan apa yang pernah dilakukan oleh tuan dia semasa hidup. So seperti kita tahu, Korin ni pun diiktirafkan jin, yang mana dia adalah boleh dikatakan kembar kita. Jika baik perbuatan kita, baik jugalah perbuatan Korin ni. Tapi setahu aku tahu, hanya Korin yang Islam hanyalah Korin daripada Nabi Muhammad. So di sini aku nak beritahu, berbuat baiklah selagi mana kita hidup, kerana itu mencerminkan diri kita, dan juga sebenarnya mengajar untuk kita jugalah untuk sentiasa sayangi ibu bapa kita dan hargai mereka selagi mereka ada. Benda ni agak menyedihkan dan seram pada waktu yang sama. Okeylah, itu sajalah video aku untuk kali ini. Jumpa lagi pada next video. Kembali lagi dalam Syah Seram pada episod akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.